kerana menonton Jom ABC episod pertama bulan lepas. Saya sangat gembira atas maklum balas yang amat positif daripada para penonton kami. Untuk episod hari ini, kita akan pergi ke salah satu rumah FBO kita. Jom! Selamat datang ke Jom ABC Show episod yang kedua. Apa itu ABC? Aloy bersama Syami. Hari ini Syami sangat gembira kerana sekarang kita berada di rumah Yuslida, Razwan dan Sophia. Hai, welcome ke rumah kita orang. Yeay. So, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai show ini. Yes, terima kasih juga menjemput kami semua. Thank you. So, banyak orang sudah kenal tentang Yuslida dan Razwan, tapi tak banyak orang kenal tentang Sophia lagi. Sophia, boleh kenalkan sendiri tak? Boleh. Okey, nama saya biasanya orang panggil saya Sophia, nama penuh saya adalah Yusofia. So, saya adalah adik bongsu kepada Yuslida. Okey, so saya ni adalah saya boleh katakan one of the forever business owner and saya dah start since 2019. Okey. So kita dah start and actually I part-timer sahaja, bukan full-timer. Saya adalah seorang jururawat. Okey, so saya jururawat di bahagian critical area. Okey, so yang mana yang kat luar sana yang kata busy lah, tak ada masa lah, ni jururawat ni, critical area lagi ni, boleh? So korang pun boleh, okey? Yes, that's right. So, saya tahu tentang Yuslida yang merekrutkan Sophia kan? Yes, betul. Yeah. So, mengapa Sophia buat decision untuk join Forever? Okey, kenapa saya buat decision tu? Okey, one of it adalah sebab dulu dia bermula sebagai pengguna. Bukan sebagai I tak fikir pun nak jadi nak meniaga. No, I sebagai pengguna sebab dulu muka I quite teruk, breakout, jerawat. So my sister dia suggest I untuk pakai skincare product which is avocado soap, aloe propolis cream, scrub. Scrub the best. Okay, so itu adalah produk skincare yang I pakai di Forever Living, which a lot improvement dekat my skin. Memang I sangat happy. And itulah permulaan dia lah sebenarnya. So apa yang menyebabkan Sophia menjalankan perniagaan Forever? Okay, that's interesting. Sangat best. Saya sangat suka nak share benda ni. Sebab apa? Sebab okay, kalau you all yang pernah follow my sister, dia punya lifestyle dulu dan sekarang memang totally boleh katakan berubah 360 darjah tau. Okay, dulu dia duduk kat Saudi kan? Sebelum dia duduk di Saudi almost like 13 years kan? Dia duduk kat Saudi, dia berniaga macam-macam, buat macam-macam lah, buat makanan, hantar ke tempat jauh-jauh daripada rumah dia lah. So from there kita nampak dia struggle hidup untuk sara diri. So bila dia dah kenal dengan Forever Living, so from there kita nampak perubahan dia from one step to one step, from nobody to somebody. So memang tak payah tengok lain, tengok kakak sendiri. So that is one of the thing kenapa I start dengan Forever Living. Nak jadi macam nak sama-sama buat Forever. Yes. Itu. Right. So I think sangat special kan untuk berniaga bersama keluarga. Ya, so, betul. Boleh kongsikan kepada kita apa perasaan anda apabila anda berjalankan perniagaan Forever bersama keluarga? Okey, so kan bila kita berniaga dengan family ni, isteri, suami, adik-beradik kan, sebenarnya dia buatkan kita orang ni lagi makin rapat dengan each other tau. Kita jadi macam, okey, bila kita gathering, kita ada satu benda yang bermanfaat kita nak buat. Kita tidak lagi, bila kita duduk beramai-ramai,
kita tak cakap tentang hal orang, tapi we talk about ideas. We talk about mission. Kita cakap pasal masa depan dan kita cakap benda yang best-best semua tau. So at the same time kan, di samping kita punya bonding semakin rapat kan, tapi kita jadi orang yang kata lebih positif tau. Jadi I memang suka sangat bila dengan Sofia, dia banyak ajar I tentang macam mana nak buat video-video kat TikTok, macam mana nak guna Instagram. So dia pandai bahagian tu. So bila dengan Razwan, dia bantu I dari segi untuk buat kelas apa semua. So we work together kan, as a team lah. As a team. Not only bila family tu dah kuat dah, tapi dia lagi kuat bila kita as a team. Kerana forever. Yes, kerana forever. So yang best lah buat ramai-ramai yang keluarga. Okey, tapi saya tahu bahawa dulu Razwan memang tak bagi keizinan untuk Yusnida menjalankan perniagaan forever kan? Betul, dia halang. Kenapa Razwan? Kena buka rahsia ni. Kena buka rahsia ni. Tapi kan saya yakin yang ramai yang mendengar ni, mesti berapa ramai yang dengar kita punya show hari ni kan, yang isteri buat tapi suami tak bagi atau suami tak support. Permulaan memang tak support Syamin, sebab bidang networking ni apa yang saya lihat, saya tak nampak dulu, yang saya tak nampak ia boleh membuat perubahan yang sangat ketara pada seseorang. Sebab Yusnida dah pun buat business networking ni sebelum jumpa Forever Living lagi. So dia dah pernah buat dengan company lain. So apa yang saya lihat sebelum itu membuatkan saya tidak support dia untuk dia buat permulaan di Forever Living. Itu yang membuatkan saya sebenarnya tak support. Sebab utama dia, sebab tak nampak yang maksudnya bidang networking ni boleh membantu. So memang itu betul saya cakap. Dulu kan waktu saya nak buat kelas, dia pun buat tak tahu aja. Ataupun saya nak masuk kelas, dia pun tak tahu aja kan. Tapi kan dia macam ni tau, saja nak share sikit kan kat you all semua kan. Untuk yang tak kahwin lagi pun boleh dengar tau. Sofia boleh dengar. Saya mendengar juga. Sebab apa? Okey, saya saja nak share pada you all semua kan. Okey, sebenarnya kita kan sebagai seorang isteri kan, apabila kita nak buat satu decision untuk membuat satu perniagaan, sebenarnya decision tu dia bukan your own decision tau, tetapi dia adalah melibatkan keluarga tau. Sebab you seorang isteri, you ada peranan isteri kan, kemudian you nak melangkah menjadi seorang usahawan, dia akan ada konflik, akan ada kekurangan di mana-mana. Dan sebenarnya apabila suami kata dia tak support, dia tak setuju, jangan fikir suami tu dia suami aku ni tak support lah macam suami orang lain ke, suami aku ni kenapa menghalang macam ni. Kita kadang-kadang mungkin rasa macam tak sayang ke, kenapa suami kita mula compare macam tu tau. So saya nak bagi tahu you all terus terang lah kan, sebenarnya kalau ada suami-suami yang kat luar sana yang tak support isteri buat bisnes ni, bukan sebab dia tak sayang ataupun dia tak yakin pada you, bukan. Tapi dia buat macam tu sebenarnya sebab dia sayang. Sebab dia sayang. I tak nak jawab. Kalau I jawab, dia perasan. So, I tulis saya dia sebab nasib baik jawapan dia ngam. So, sebab dia sayang. Sebab apa tau? Sebab dia takut, first dia takut kita penat. Sebab dia tahu kita ni nak jaga anak, nak jaga keluarga. So, tiba-tiba nak jadi usahawan. Nak berniaga kan, it's not easy tau. So dia kalau boleh macam dia nak protect, dia nak lindung. So macam I faham, dia first thing first, kalau suami halang, I faham, I cuba faham dia kenapa dia menghalang. Kalau I tak faham dia, nanti boleh jadi gaduh. Jangan gaduh, no. So bila I faham dia kenapa dia bertindak macam tu, I pun tak apa, I pun terus buat. Yang paling penting kan, kita sebagai isteri, kita kena proof saja. Proof maksudnya, okey, ada setengah tu kan suami dia mungkin halang isteri pakai produk, betul tak kan, tak bagi pakai produk ni, tapi kita pakai, we use the product and become our own testimony. Macam saya, abang perasan tak? Dulu sebelum guna produk Forever, bersama mana bang? Tak muat. Double size. Tak muat dia kena ni kursi ni I seorang duduk tau. Double size. Tapi bila I tahu suami I menghalang I pakai produk, I cakap this product is good sebab I masuk kelas. Dia tak masuk kelas, dia mana tahu kan. So I pakai produk, I pakai betul-betul, I istiqomah disiplin. So I pakai produk, I dapat result. So dia dah mula tengok, good dia dapat ni bagus ni. Kemudian I nak proof kat dia lagi. Sebab kan dia tak percaya bisnes. So I cakap dengan dia, I tak cakap dengan dia, I cakap I must proof. I kena proof kat dia this business ada masa depan. So tu yang nak bagi tahu pada semua penonton-penonton, para penonton. Nak bagi tahu pada you all semua, kalau suami tak support, okey, kena faham dia kenapa tak support, tapi kita kena proofkan.
So itu yang I buat. I provekan produk bagus, so dia bagi produk. I provekan bisnes bagus sampai dia pun buat sama-sama. Kan, Syamil kan? Betul. So anything so you juga Untuk bakar-bakar ya? Untuk bakar-bakar. Bakar-bakar ramai. Yes. Saya sangat setuju. So, Razwan, apakah nasihat anda untuk suami yang di luar yang masih tak bagi keizinan atau tak support? Wah, dia soalan. Bagi api. Untuk suami yang di luar sana yang tak support isteri anda, mulalah support, sebab isteri membuat satu keputusan, dia buat keputusan untuk diri dia sahaja. Dia buat keputusan untuk keluarga sebenarnya, Syamil. Ya, betul. Keputusan yang dia buat tu bukan untuk dia melihat diri dia saja, tapi keluarga yang sangat penting. Sebab itu suami-suami yang di luar sana, apa jua isteri yang buat, terutama kita ni berada di platform yang betul, berada di Forever Living ni, apa yang saya lihat sebagai seorang suami yang sebelum ini yang tidak support isteri dan berubah secara tiba-tiba, perubahan tu yang buatkan saya sekarang memberi full support pada isteri saya, sebab keputusan yang dibuat itu adalah keputusan yang bijak sebenarnya. Yang pada permulaannya saya tak nampak, tapi bila saya mendengar dan saya faham Forever Living punya marketing plan, baru saya lihat bahawa inilah titik permulaan untuk saya dan keluarga saya berubah. So begitu macam tu lah, orang kata daripada dia tak support, kemudian dia memberi nasihat. I cakap dengan you all semua kan, kalau ada orang dah buat satu perkara tu, kemudian dia share pada you all pula, you all jangan ulang balik apa yang dia pernah buat dulu. Maksudnya kalau Razwan dia dah pernah menghalang isteri dia, you all jangan buang masa menghalang juga. Why not you take the advice, you terus support je, and insyaAllah you will see something good will happen, insyaAllah. Betul? So, saya pun tahu bahawa Razwan sekarang sudah quit the job and join perniagaan dengan Yusnida, kan? Betul? Ya. Maksudnya sebelum saya bersama Forever Living, 13 tahun di Saudi, bekerja di dalam bidang profesional, di dalam operating room sebagai perfusionist, bidang yang sangat mencabar, yang sangat stres, bidang yang saya tak nampak, maksudnya masa tu tidak ada. Bila berada di bidang medical ni, banyak masa habis di tempat kerja. Tapi perubahan yang berlaku pada Yusnida, dan apabila saya faham marketing plan Forever Living ni, bahawa ia dapat membantu diri saya dan Yusnida dan juga keluarga saya, di mana saya mencari masa tu ada di situ. So masa tu yang saya cari selama ini membuatkan saya berhenti kerja pada penghujung tahun 2020, selepas melihat kejayaan Yusnida sendiri yang saya support selama ini sebagai part time saja. Tetapi membuat keputusan untuk berhenti dari bidang profesional yang saya dah bekerja sebenarnya almost 20 years. Tapi di Saudi 13 tahun. Satu keputusan yang berat sebenarnya, tapi bila saya lihat Forever Living dapat membantu membuat satu perubahan yang sangat besar dalam hidup, saya dah tak toleh belakang lagi. Terus bersama Yusnida, dan sekarang 24 hours lah, padahal lebih sebenarnya masa dengan Yusnida dan keluarga sebenarnya bila kita bersama Forever Living. Itu yang saya nak sebenarnya, dan itu yang membuatkan saya terus membagi more than 100% support dengan Yusnida. Betul, Syamil. I tambah sikit. Macam dia kan dekat Saudi tu, dia antara staff, antara pekerja yang sentiasa mendapat anugerah pekerja cemerlang. Jadi kan, untuk dia melepaskan dia punya bidang yang dah 20 tahun dia bersama tu, kemudian dia pula dah berkhidmat di luar negara, membina nama Malaysia kat luar negara tau. Sebab dia adalah perfusionist Malaysia yang pertama di Arab Saudi. You bayangkan? Jadi dia dah membina nama di luar negara, dia dah membina kepercayaan di luar negara, dan dia sentiasa mendapat kepercayaan untuk membuat operation bersama-sama dengan surgeon di negara-negara yang lain. Tiba-tiba untuk dia resign tu, saya cakap itu membuktikan satu bukti yang besar. Maknanya Forever ni lagi hebat daripada itu. You bayangkan dah. Itulah. Thank you. So sekarang apa perbezaan antara masa you dulu dan sekarang selepas menjalankan perniagaan Forever? Dulu sangat sibuk. Nak jumpa isteri dan anak-anak sebenarnya tak ada masa. Maksudnya nak kata kita keluar pagi, anak masih lagi tidur. Balik, anak dah tidur. So bila jumpa anak. Tapi di Forever Living ni,
saya yang hantar anak ke sekolah, saya yang ambil anak ke sekolah, saya yang membantu anak-anak buat kerja sekolah, dan saya juga membantu youth leader sebagai seorang suri rumah yang dia sibuk dengan forever living dan juga dengan kerja-kerja rumah dia. Tetapi saya di sisi dia yang saya juga meringankan beban dia. So forever living ni satu bisnes yang sangat cantik sebenarnya, sebab perubahan yang berlaku pada diri saya tu, perubahan yang sama ni saya tercari-cari. So perubahan tu yang buatkan saya sekarang sangat-sangat happy bersama Forever Living. Tu memang best lah. Kita dah ada, orang kata, masa bersama dengan apa yang kita nak buat, apa yang kita suka. Betul. Saya sering nampak Razwan membelut kucing di social media. Betul. Selalu pergi sana makan angin, sana enjoy Betul. life. Enjoy life. Ya, dan Enjoy juga life. meluangkan masa dengan ibu kan? Betul. Ya. So saya tahu anda sangat rapat dengan ibu anda. Kan salah satu sebab anda balik ialah untuk ibu kan? Betul. Sebab yelah 13 tahun kami yang macam kita berpisah dengan Sofia. Dia berpisah kan, sebab saya antara yang rapat dengan Sofia lah sebab kakak yang nombor 1, nombor 2 pun jauh juga. Jadi saya pun jauh juga. Jadi kesian juga kat dia kan. Jadi 13 tahun jauh duduk berjauhan daripada keluarga saya, keluarga Razwan dan juga daripada adik-adik semua. Actually benda tu tidak mudah sebenarnya. Dan saya bagi tahu terus terang, bila saya join Forever Living ni, saya the first day saya dengar dia punya kelas, dia punya marketing plan, dia punya syarikat semua, saya dah nampak masa depan tau. Saya memang kata, ni boleh buat ni. Walaupun pada waktu itu belum dapat apa-apa pun lagi. Saya baru assistant supervisor. Tapi pada waktu tu saya dah nampak dah, ni boleh pergi jauh company ni. So, tahun pertama tu saya cuba buat. Saya buat sungguh-sungguh. Tahun kedua saya cuba buat sungguh-sungguh. Sebab saya punya aim satu sebenarnya, Syamil. Macam Syamil cakap tadi kan, saya nak balik Malaysia. Saya nak balik Malaysia sebab saya sebenarnya tak seronok tinggal luar negara. Sebab ramai orang kata, bestnya tinggal kat overseas, bestnya. Sebenarnya saya cakap daripada hati kita sendiri kan, tak seronok tinggal luar negara. Orang kata hujan batu di di negeri sini, hujan emas di negeri orang, tapi lebih baik hujan batu di negeri sendiri. So macam tu juga, kita dekat sana tu kita tak rasa kemanisan je sebenarnya. Kita pergi sana ada sebab. Saya yakin ramai orang yang berhijrah, ramai perantau, bukan kehendak dia sangat nak pergi luar negara, tetapi terpaksa sebenarnya. Bukan sengaja tinggalkan you tau. Sedih bukan sengaja tau. tinggalkan you tau, tapi terpaksa. So bila saya nampak peluang ada Forever Living ni, saya satu benda je cakap, saya kena buat forever sampai kami boleh balik Malaysia. Jadi untuk saya proofkan kepada Razwan bukan senang. Sebab kalau you tahu kan, gaji orang yang bekerja di Arab Saudi ni banyak tau, 5 figure. Jadi saya nak balik Malaysia dengan lebih cepat. Jadi saya perlu cepat-cepatlah buktikan yang Forever boleh bagi lebih daripada apa yang dia dapat. So it's not easy tau mula-mulanya. Tapi saya kata saya kena buat kerana saya kena balik Malaysia. Satu benda saya cakap, orang tua kita ni belum tentu boleh tunggu kita. Faham kan maksud saya kan? Jadi tahun pertama saya buat sungguh-sungguh. Tapi pada waktu itu kami belum ada peluang untuk balik Malaysia lagi. Tahun kedua pun, masa tu Razwan pun belum yakin lagi untuk balik Malaysia kan, sebab baru first year. Lepas tu second year pun kita belum ada peluang lagi. Tapi tahun ketiga actually kita dah ready nak balik Malaysia tau. Kan saudara kan? Saya dah beritahu family dah, kita nak balik Malaysia dah. Tapi tiba-tiba COVID. Aduh, bila COVID datang, semua airport tutup. So pada waktu tu saya rasa macam okey, tak apalah, kita hold lah lagi setahun. Saya rasa okey tau. Tapi datang lagi ujian. Datang lagi ujian, di mana ujian ni lah yang saya rasa satu titik tolak kepada saya, yang mana saya tak nak buang masa lagi. Tak nak buang masa bersama dengan keluarga. Sebab saya yakin ramai juga kat luar sana yang alami apa yang saya lalui. Especially perantau. Perantau dekat luar sana, benda yang paling menakutkan pada kita adalah apabila kita terima mesej daripada keluarga ataupun phone call daripada keluarga bagi tahu ada orang sakit. Dan itulah yang berlaku kepada saya, di mana Sofia kontak saya, bagi tahu saya, dia hantar gambar ayah saya, arwah ayah saya dekat ICU penuh, dekat badan dia penuh dengan wire-wire kan. So dia hantar dekat saya, dan pada waktu itu saya stuck. Saya tak boleh balik Malaysia. Duit banyak macam mana pun tak boleh balik Malaysia. You bayangkan, pada waktu itu bukan kami tak ada duit, saya dah buat forever, saya dah ada duit dah.
Nak beli flight tiket berapa banyak pun boleh dah. Tapi saya tak boleh balik sebab flight tutup. Airport tutup. So pada waktu tu saya cuma doa je lah. Saya doa semoga ayah panjang umur kan, semua sihat apa semua. Tapi tak lama lepas tu dia okey kejap. Kemudian tiba-tiba terus Abah meninggal dunia. Abah meninggal dunia sewaktu saya tahun ketiga di Forever Living. Dan pada waktu itu saya rasa macam apa lagi aku nak kat dalam dunia ni. Duit banyak macam mana pun, kalau keluarga tak ada dengan you tak ada dengan keluarga, especially di saat-saat yang mencabar, di saat hari terakhir mereka, kita tak ada kat sebelah. It's not only hari terakhir, nak tanam pun saya tak ada. Bayangkan seorang anak bila mak ayah you meninggal and you are not there untuk lihat kali terakhir, apa lagi yang tinggal. So saya cakap dengan Razwan, masa tu memang waktu yang mencabar untuk saya. Dan saya pun tak ada bersama dengan ibu. Saya tak ada bersama dengan Sofia. Saya tak ada. I'm not there to comfort my family. Jadi kita jadi macam memang mental, memang stres, rasa sedih, rasa menyesal, rasa marah, semua ada yang terjadi pada saya waktu itu. Dan saya kata dengan Razwan, once flight airport buka je, kita balik. Tak boleh tunggu dah. Sebab I fikir apa tu Syamil? I fikir I tinggal ibu je. Kalau I delay lagi, kalau I lama lagi kat Saudi, apa lagi tinggal? Bayangkan kalau ibu yang tak ada kan, tinggal Sofia seorang-seorang, macam mana agaknya? So itu yang kuatkan jiwa I yang no, duit banyak macam mana pun tak guna masa dengan keluarga tu. Tapi kalau masa banyak dengan keluarga pun duit tak ada pun susah. Susah juga tau. So dia kena balance lah. Duit ada, masa ada. Jadi itulah saya bersyukur sangat kan. Kita bersyukur sebab kita buat Forever ni, Forever Living, kita boleh balik Malaysia. Itu nikmat yang paling besar. Hari-hari tau Syamil, I doa tau. I doa macam, ya Allah bagilah aku. Orang kata, ya Allah bagilah aku satu peluang di mana aku boleh dapat duit yang banyak, aku boleh ada masa yang banyak dengan keluarga. Which is kan susah nak dapat. Kalau you duit banyak, for sure you punya komitmen, kalau you duit banyak, tentu masa yang you perlu bagi kepada you punya pekerjaan tu banyak. Susah tau you nak dapat satu pekerjaan yang masa ada, duit ada. Tapi di Forever Living, kami dapat dua-duanya kan. So kami bersyukurlah. Ni dah 2 tahun kami dekat Malaysia. Dalam rumah ni, dia kata, dah happy Alhamdulillah. You happy tak? Happy kan? Kakak balik suka dia. Rasa tahan ni sebenarnya. Saya tahan sebab perasaan seorang anak kan. Perasaan seorang anak. And actually bukan anak je Syamil. Actually ibu ayah kita pun hari tua dia nak siapa, betul tak? Kan? Ibu ayah tu kita boleh bank in duit. Tapi there's something missing there. Which is time with your kids. So I kena balik lah. Kena balik tapi kena ada duit lah. Ya, kita semua tahu kan kasih sayang ibu bapa. Ya. Adalah yang paling suci dan murni. Terutamanya ibu. So hari ini mari kita jemput ibu untuk join show kami. Okay? Okay. So ibu, tahun ini ialah tahun kedua anak-anak. Semua anak dapat beraya dengan anda, kan? Ya, sejak mereka pulang. So, apa perasaan ibu? Suka sangat, gembira. Taklah dengan Sofia je selama ni. Duduk dengan Sofia je. Berdua je. Habis sekarang seronok ada cucu semua. Terima kasih ibu kerana kerana atas doa ibu kan kita semua dapat berkumpul as a family, cucu-cucu ada apa semua. Dan Syamil, tapi kan yang paling penting kan, I cakap lah, kita nak cakap pada you all semua kat luar sana kan. Dulu ibu pun berniaga. Ibu ada hasil perniagaan ibu beli rumah dekat Setiawan, Perak. Tapi oleh kerana ada cabaran dalam kehidupan kan, rumah ibu tu terpaksa ibu jual. Kereta ibu pun terpaksa jual, and we left nothing.
kami tak ada apa-apa. Zero. Kami sewa rumah, sampai hari duduk kat Saudi pun ibu masih menyewa. Dan kami ni asyik berpindah randah tau. Tapi bila I buat Forever Living ni, I cakap Forever Living ni bukannya penuhi impian kami saja kan. Bukan impian Sofia saja, Razwan ataupun I. Tapi Forever Living ni kalau kita tengok bigger picture tu, dia merealisasikan impian orang tua kita. Which is kan, I cakap pada diri I cakap I nak bagi balik apa yang ibu dah hilang dulu. Which is, inilah rumah ni. So, you all tahu tak? Waktu Kak Is, saya tahu tau, ramai yang kat luar sana anak. Dan you all ada impian nak bahagikan keluarga. Tapi bukan kita tak nak buat, tapi kita tak mampu sebenarnya. Kita tak mampu kan, kita tak nak lah, tapi tak mampu. Sama juga macam Kak Is dulu. Tapi bila Kak Is bersama dengan Forever Living ni, Kak Is nampak Forever ni boleh buat. First thing first, Kak Is cakap, utamakan ibu you. Sebab bila Kak Yus, saya pernah dengar satu quotes tu, jadikan ibumu seperti raja, rezekimu akan menjadi rezeki seperti raja-raja. Betul. Rezeki raja tu macam mana? So first saya cakap, saya dengan Razwan tak ada rumah, kami tak ada kereta kat Malaysia. So apa yang kita orang buat adalah, untung pertama kita orang tu, kita orang terus cari rumah, beli untuk ibu rumah ni di kawasan yang dia suka. Memang kami suruh datang, suruh dia pilih, tapi dia tak tahu masa tu. Dia akan tengok je. Dia akan tengok je. Kemudian kita kata kita nak beli, kemudian dalam rumah ni kita suruh dia pilih nak design macam mana, kita bagi dia. And at first tu dia ingatkan ni rumah untuk kita orang tau. Kita cakap no, ibu, rumah ni untuk ibu. Kemudian kereta pula, kan, kereta Mercedes P300 pun bagi ibu dulu. So macam kita orang kan, impian setiap anak, apa-apa mesti pada mak. Dan saya cakap Forever tu boleh membuatkan ibu anda menjadi seperti macam ibu saya, Puan Zahra Osman. Zahra Abdullah. Osman tu ayah saya. Terbalik. Okay. Tengok dia peluk Syamil tu. So sweet. Comel lah je diorang ni. Ibu memang berkenan dengan Syamil lah. Kata sweet. Sangat suka dengan ibu. Ibu, saya sangat suka ibu. So saya sudah sediakan satu hadiah bagi pihak anak-anak. Tapi sebelum itu boleh bagi saya tisu paper. Tisu paper. Best sih. Bagi pihak anak-anak hadiah kan? So sweet. 9 hari. Makin tambah sayang ibu. So sweet, Syamil. And then ada satu lagi. Okay. Ramadan card untuk ibu. Cantik. Ini berharga sangat ni. Ya, kerana ini berat. Ni memang berat sangat ni. Okay. Saya berharap ibu kekal sehat, kekal selamat, dan kekal bergaya di hari raya. Thank you. Terima kasih kerana tanpa ibu kami tak ada di sini kan? Betul. Ya. So, apa Yusida, Razwan dan Sofia nak ucapkan kepada ibu kan? Sofia dulu. Kita tanya anak bongsu dia. Saya tak boleh kalau ibu mesti nangis nanti. Habis nanti. Okay, ibu terima kasih sebab jaga Sofia selama 25 tahun. Dah 25 tahun dah anak ibu. Doa ibu lah banyak bantu Sofia, banyak bantu adik-adik yang lain. Tanpa ibu, siapalah kita orang. Bak kata Kak Syamin, tanpa ibu memang kita orang nobody. Memang doa ibu adalah orang kata tak ada apa tu? Tak ada hijab. Terima kasih ibu dah besarkan kita orang sebaik-baiknya dan selalu mendoakan anak-anak ibu. Sofia doakan ibu semoga sihat selalu. Untuk ibu, terima kasih juga sepanjang berkenalan dengan ibu juga banyak membantu Wan dengan Ayu dan juga terutama dalam bisnes Forever Living ni ibu ada juga membantu. Terima kasih banyak dan semoga ibu terus sihat dengan penggunaan produk Forever Living. Saya percaya, Yus percaya dan semua orang percaya ibu akan makin sihat. InsyaAllah. Daripada Ayu pula, dekat rumah orang panggil saya Ayu tau. Dapat tak Ayu? Okay. Apa tu? Apa tu? Ayu
minta maaf salah silap, banyak kurangnya Yuli. Lepas tu sepanjang 30 tahun ibu kan, tapi rasa macam Ayu tak boleh buat apa-apa tak ada ibu. Ibu banyak selamatkan banyak keadaan. Kalau macam kita orang, if we are in trouble, kalau kita orang rasa macam benda tu susah nak settle, ibu selalu kata, tak ada masalah, tak ada apa pun, tak ada apa pun, tak ada apa. Jawapannya tak ada masalah dia. So dia adalah orang yang sangat-sangat positif dan saya berharap semoga satu hari nanti saya menjadi seorang ibu seperti ibu. Yang mana dia memudahkan kerja anak-anak banyak sangat. Kemudian dia sentiasa positif dan dia tak ada benda yang stres untuk dia walaupun dia susah. Jadi saya harap saya jadi macam tu juga sebab ini adalah role model yang terbaik, adalah contoh terbaik untuk saya. Saya tak nak tengok orang lain, cukup ada ibu dan terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Doakan kita orang semua dan seluruh tu kat luar sana. Ibu ni ramai anak angkat. Siapa-siapa pun anak angkat dia. Jadi kalau dia jumpa siapa-siapa pun suruh panggil ibu. Jadi ramai sangat orang berharapkan doa ibu doakan semua sekali yang mana tengok kita punya show hari ini. Doakan Ayu, Wan, Sofia dan juga yang dengar ni juga supaya mereka juga berjaya capai macam mana kami capai. Dan sebenarnya anak dengar dia cakap. Jamilah, buatlah betul-betul sungguh-sungguh. Jangan putus asa. Kalau nak berjaya bukannya senang. Kita kena kuat semangat, kuat setelah-galanya. Untuk anak-anak ibu yang kat luar sana tu, buat betul. InsyaAllah satu masa Allah akan bagi apa yang kita kerjakan. Ibu doakan semuanya berjaya. Betul maksudnya. Saya juga nak menggalakkan para penonton untuk tag ibu anda di ruangan komen di bawah dan tuliskan mesej untuk ibu anda. Okay, bagi mereka tahu bagaimana anda sayangkan kepada mereka. Okay. Saya juga nak ucapkan kepada ibu saya, iaitu我爱你. 我爱你, itu I love you. Saya sayang awak. Yeah. So I harap semua orang sayangkan kepada ibu anda and also bagi layanan yang terbaik, yang paling sempurna kepada ibu kita. Okay? So, terima kasih ibu kerana jemput saya. Tapi we all want to say thank you to Charmaine. Thank you Charmaine. Thank you so much. Datang ke rumah. Terima kasih banyak-banyak sebab you datang ke rumah and then you memberi satu kemanisan dalam rumah ni. We really appreciate sangat. Dan you dah jadi anak ibu dah. Yes. Anak angkat yang baru. Baru yang cantik. Terima kasih ibu. Terima kasih Yusnita, terima kasih Razwan dan terima kasih Sofia kerana join episod kedua Jom ABC. Okay, so kami akan jumpa lagi di episod ketiga bulan depan. Apa itu Jom ABC, ibu? Apa itu? Aloy bersama Charmaine. Jumpa lagi. Bye.